Okey, Assalamualaikum dan hai guys, bersama saya Fiza bukan dalam rancangan Sembang Terkini. Okey, Sembang Terkini adalah satu show di mana kita akan bincangkan dan huraikan tentang isu-isu semasa bersama dengan tetamu jemputan yang kita akan jemput khas untuk show ni. Okey, first saya akan perkenalkan kita punya tetamu-tetamu yang ada kat sini macam kita boleh tengok. Handsome, cantik-cantik. Okey, first saya ingin memperkenalkan seorang Putera Fauzan ataupun Fauzan Yusof. Okey, boleh perkenalkan diri awak, Fauzan? Hai, Assalamualaikum. Saya kenalkan diri saya. Okey. Saya Muhammad Fauzan bin Yusof. Dan saya merupakan Director di Mata Group Holding Sabahan dan Executive Director di MTV Malaysia dan merupakan founder kepada salah satu produk yang bernama OMG. Okey, itu dia Putera Fauzan. Nama Instagram dia Putera Fauzan. Nama penuh dia Fauzan Yusof. Okey. Nama panggilan lah. So next kita ada Fitri. Boleh perkenalkan diri Fitri? Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada Fisus kerana sudi jemput saya. Okey, saya perkenalkan diri saya Fitri Azali dan saya berasal dari Johor Bahru. Saya sebagai usahawan di Fasa Group Holding Sdn Bhd. Okay, so next kita ada influencer kata ada dua influencer. Kita ada Putera Amir. Okay, boleh perkenalkan diri Putera Amir? Hai, hello semua. Okay, nama saya Putra Amir, berasal daripada Kuala Lumpur dan juga selalu involve dengan iklan. Iklan yes. Okay, next. The only bunga yang kita jemput pada episod pertama ni, kita ada Myra Umairah. Sedap nama. Can you introduce yourself? Hi everyone, my name is Myra. I live at KL and I've been working as model for about 6 years. Wow, model. Okay guys, episod kali ni adalah episod pertama. Dalam episod ni kita akan bincangkan satu topik iaitu kenapa dia boleh viral guys. Kenapa dia boleh viral. Okay, so basically saya akan tanya a few questions seorang-seorang. Saya akan tanya dan korang boleh bagi pendapat ataupun penerangan lah tentang apa yang saya akan tanyakan. First soalan saya saya nak tanya dekat Fauzan lah. Fauzan apa pendapat Fauzan tentang sekarang ni kadang konten yang orang kata tak berapa bagus pun tapi dia boleh viral. Apa pendapat Fauzan macam tu? Pendapat saya, konten tak berapa bagus tapi boleh viral. Dia boleh viral tu. Ramai pula orang tengok tu. Okay, so kalau untuk saya kalau konten ni sebenarnya kita pun tak tahu sebenarnya apa yang kat luar sana nak. Apa yang kat luar sana nak. Mungkin step to the step kita pun tak tahu yang mana viral tu. Mungkin step dia sebelum ni pun mungkin dia dah berulang kali buat video. So mungkin satu viral dia dia perlu meletup. Tapi usaha dia kat belakang kita tak tahu. Okay, usaha dia kat belakang pun kita tak tahulah. Then yang viral pun sekarang ni kalau yang saya dah tengok lah, saya pun selalu sekarang, saya pun baru je sebenarnya buat TikTok pun baru. Saya baru je, saya account TikTok saya baru 2 bulan saya rasa. Baru involve dalam social media betul-betul? Ya, baru. Saya baru TikTok punya, saya baru 2 bulan. Tapi so far okey lah, Tapi dan sebagai saya bawa karakter sebagai, saya suka bawa saya punya image sebagai seorang motivate. So saya punya konten, jenis konten yang orang cakap motivate punya, bercakap tentang benda yang positif. Kira macam konten yang positive side lah. Positive side. So positive side ni dia nak cakap dia ada satu orang cakap dia ada peminat dia sendiri tau. Dia tak semua, dia tak macam contohlah kalau konten orang tu joget konten joget semua orang pergi follow, betul tak? Tapi konten yang positif ni orang yang positif dia follow. Kadang-kadang orang yang malas nak tahu dia swap. Yes, orang negatif dia tak follow punya. Orang negatif tak follow. Dia yang positif dia follow yang positif punya. So kita dalam proses nak keluarkan video untuk dapatkan orang cakap dapatkan view, dapatkan follower dalam positif punya ni ada step dia. So saya cuba pelbagai jenis. Cuba pelbagai jenis punya cara motivate. Okay, sebelum tu saya bercakap tentang tip yang benda positif. After that saya buat video yang macam motivate bagi ni. And then tukar lagi sikit, saya buat konten yang macam sharing punya live. So ada yang second part tu yang dapat view banyak, ada yang tak.
So kita tak boleh nak expect lah sebenarnya apa yang penonton nak view nak so saya tengok. tak expect. So diorang sebenarnya nak yang macam mana saya tak expect. Saya dah cuba pelbagai jenis punya. Tapi masih karakter yang sama. Saya kekalkan karakter saya sebagai motivate, tetapi saya pelbagaikan sikit. Saya nak tengok market nak macam mana. Dan ada setengah saya tengok yang jenis punya video bodoh-bodoh lah. Sekarang banyakkan video bodoh-bodoh lah. Sorry lah. Tapi diorang banyak view. Tapi diorang banyak view. So mungkin orang sekarang ni diorang stres. Orang kat luar sana stres. Kita tahu lah keadaan COVID kan dah. Saya rasa dah 2 tahun lah dengan COVID. So mungkin diorang stres. Diorang perlukan video yang boleh buat dia happy. Betul. Okay. So benda-benda macam tu. So video saya tengok sekarang ni video-video yang tak ada motif. Diorang tak ada motif, tak ada target, tak ada apa. Tak ada benda nak sampaikan. Diorang just nak menghiburkan. Nak menghiburkan. Yes, orang sometimes lah. dia buat video tu, video tu sebenarnya nak happykan diri dia. Tetapi dia post dapat sambutan. Dia buat untuk dia. Dia masukkan tu pun untuk dia, tetapi sambutan dapat. So lepas tu dia pun up. And then macam terbaru punya yang ada, bukan terbaru lah. Saya tengok ada yang negro yang hitam tu, yang abatam yang orang Itali Paktam yang tangan macam dia tu. Ya. Yes. And then saya tengok video pun, wah, view memang gila-gila punya ni lah. So tak tahu, dia tak cakap apa-apa satu ayat. Tak ada. Dia macam Mr. Bean lah. Mr. Bean ataupun Charlie Chaplin. Silent comedy lah orang kata. Tapi orang boleh silent comedy, just tangan macam ni, and then Betul. dapat ni. So, okay, thank you. Kita dah sekarang. Thank you Mr. Fauzan. Okay, berbalik. Next question ni sama je, dia macam berkait, tapi saya nak tanya Fitri pula. Okay, apa efek konten-konten yang positif ataupun negatif pada masyarakat, especially macam orang muda lah, efek dia bagus ke tak bagus? Apa pendapat Fitri? Okay, efek dia ada, kalau saya lah, pendapat saya yang saya nampak dan saya lihat, dia ada 2 je lah. Mesti ada 2 saja, positif dan negatif. Kalau untuk negatif, kemungkinan yang jenis macam tadi betul Fauzan cakap, yang orang tak ada direction, orang kata dia tak ada tujuan pun dia buat video ni sebenarnya. Kalau dia nak berjoget, dia seorang-seorang, betul tak? Dan dia post. Bila dia post, kalau viral benda tu, dia laki lah je, betul tak? Untung lah dia dekat situ. So kalau macam dia dari segi positif pula, dia sentiasa belajar. Kalau nak ikutkan lah, contoh macam saya buat konten motivate juga, dan saya buat konten workout, saya buat konten produk. Sebenarnya sebelum saya buat tu, saya study benda tu. Try and error lah sebenarnya. Dia depend pada timing juga sebenarnya, kalau nak ikut view ataupun kesan orang follow ke tak kan. So kita ada engagement dekat orang dengan follow kita. Diorang mesti akan tanya punya macam mana kalau buat konten motivate tu. So dia punya cara-cara ataupun workout punya, betul tak? Diorang akan tanya kita. So daripada situ kita akan nampak lah kesan-kesan. Kalau orang nak follow, okay, dia ni macam jenis positif part punya orang lah, betul tak? Kalau yang negatif dia kecam, of course ni betul, dia akan kecam. So benda tu lah diorang kalau diorang, maksudnya kalau diorang nak expose diri diorang dengan dunia kecaman, diorang akan post lah di Facebook ke, di Instagram ke. Kadang-kadang fikir kan, diorang sengaja tau. Diorang sengaja buat video yang memang minta kecaman. Nak view lah, kata nak perhatian. Nak perhatian, diorang sengaja tau. Diorang dah ready untuk dikecam sebenarnya. Dah ready. Sebab kalau dalam dunia ni, kalau tak ada kecaman, agak susah sebenarnya dia nak popular. Sebab yelah, diorang mesti tahu kalau diorang kena kecam, kat situ komen akan banyak, like akan haters back then famous lah. So dekat situ sentiasa FYP ke dia. So dekat situ orang kenal dia lah. Okay, betul. At the same time, dia sebenarnya pada saya lah, dia akan nampak macam publicity murahan lah, sebab dia naik viral, trendingkan nama. Trending. Dia buat brand dia sebab dia kecam. So contoh sajak lah kan, betul tak? Semua orang akan tahu. So macam itu, kesan-kesan dia ada yang positif. Sebenarnya dia cara dengan tak sengaja dia akan bawa orang yang negatif dan positif ikut dia. So yang makin negatif tu akan
maksudnya macam link dia lah. Link dia ke betul, sana. betul. So, So pada saya, macam kira kesan-kesan viewer ni depends lah. Depends dia nak ambil yang ya, negatif side ke positif, sebab kita memang tak boleh nak kawal lah. Kita tak boleh kawal, betul. tapi depends on content creator tu juga ah. Yes, person tu Okay. lah. Kalau kita klik konten untuk yang positif, so kita dah tahu kalau orang video tu FYP dan ramai orang komen, confirm lah yang follow kita, yang komen tu pun positif. Ya, Tapi betul. kalau kita buat benda yang orang kecam, so kita Ready. pun tak boleh nak marah, betul tak? Ready je Kita lah. yang buat, Hadap kena Hadap. ready lah. Tebal lah telinga. Yes, Okay, betul. thank you Fitri, thank you. Alright, next question saya nak tanya. Gadis yang cantik ni nampak? Kita nak tanya pendapat dia Kenapa sekarang ni kadang orang yang betul berbakat ni, orang yang betul berbakat dan orang yang kurang berbakat, tapi sekarang ramai orang akan tertumpu pada yang kurang berbakat berbanding yang betul-betul talented. Kenapa tu sekarang? Apa masalah dia tu rasanya? In my opinion, personal opinion lah, orang yang betul-betul berbakat dia tahu yang dia ada skills and talent. So they want to kind of like want to protect their image and all. They try their best not to become famous lah, cause Famous with Famous. publicity murahan lah. yeah. Okay. They So know diorang their- jaga. Yeah, they try to macam jaga image lah. Okay, faham. Yeah, I have a question. Why does people make stupid people famous? Yes, that's the real question. Yes. Why people make stupid people famous? That's the real question of this lah. Macam sometimes ada je orang yang betul-betul bagi manfaat kepada orang, tapi kenapa dia still nak? Sebenarnya dia famous sebab kecam. Macam yang Fitri cakap tu lah. Because people kecam dia dan orang akan look up to them lah, I think macam tu kan. Dia ada dua, lagi satu Fizo, dia kena timing tau. Kena timing. Masa tu tepat untuk dia, video dia naik tu, dia akan meletup lah, semua orang akan nampak. Depends juga timing. Lagi satu pun sekarang kan COVID kan, lockdown. I'm like facing the phone lot of time macam Yes, semua lah. banyak gila masa kita nak scroll tengok. Screen Lepas tu time. kena pula viral. Yeah. Macam kena macam kita pun kecam lah, tapi tengok nak kecam dekat situ, kena kecam sendiri. Sikit orang kita kenal dia lah ujung-ujung kan. Lepas tu tambah pula sekarang ni banyak platform tau. Sekarang ni ada TikTok, Yes. ada FB, ada Instagram. Dia Yes. bukan just macam dulu boleh kata mostly FB je tau. So sekarang ni lepas tu orang go towards Instagram, and then bila TikTok pun datang masuk, so dah banyak Lagi orang buat nama tau. So yang Lagi tu senang. yang lagi senang. Yes. So, macam sekarang macam saya tahu kalau kita tahu lain semua tahu TikTok pun 2016 lagi sebenarnya ada. Baru. Ya, betul. 2016 lagi dia ada, tapi naik sejak COVID. Yes, betul. So kebanyakan platform naik sebab COVID. Sebab apa? Sebab orang tak buat apa. Orang duduk duduk rumah. Betul. Saya nak time tidur tengok Tengok pun. kalau dulu tengok Facebook, betul tak? Facebook dia tengok. Tapi sekarang kita lebih suka tengok TikTok tau. Betul. Sebab konten dah pelbagai tau. Dah pelbagai konten. Tetapi tengok pada orang tu pula kreatif atau tak. Itu je. Yes. Sebab sekarang ni TikTok ni yang lagi dapat sambutan sebab dia kadang short video dia tau. Dia tak lama. Orang Yes. lagi suka. Dia Orang tak bosan. Tak bosan. Orang Tak tak bosan. Orang tak bosan. So you boleh swipe tu je. You memang, dan yang bagus ni diorang dah tahu you punya circle apa. So diorang akan bawa you dekat dalam circle you je. Satu yang dah spend time daripada 5 minit jadi 30 minit. 3 jam sekarang. Jadi 3 jam. Jadi daripada tidur pun phone pun terjatuh atas muka. Something like that. Okay. Sekarang ni memang dah jadi normal dah betul. Okay, jadi thank you Myra for the opinion. Okay, next kita nak tanya seorang ni, Putra Amir. Orang kata kalau kita dapat tengok kat Instagram dia, follower dia kuat banyak. So, nak tanya ni kat Putra Amir, apa sebenarnya peranan seorang influencer? Influencer ni, kenapa dia jadi influencer dan apa yang patut ditunjukkan, apa yang tak patut ditunjukkan? Cuba share sikit. Okay, first personally saya rasa kalau macam influencer ni kadang-kadang ada orang diorang ni fikir diorang ni bukan influencer tau. Ada memang jenis macam tu. Diorang ingat diorang macam diorang ada ramai follower tapi diorang tak rasa diri diorang influencer pun. Tapi saja je lah buat-buat tu. Betul. Diorang macam orang dah follow, diorang nak buat macam mana kan? Something yang diorang tak boleh nak control. Macam tu lah kan.
Lepas tu, bila for me lah, bila you dah tengok you dah ramai influencer behind you dekat you punya social media, you dah macam automatically dah jadi influencer tau. Tak kisahlah apa-apa platform pun, Instagram ke, Facebook ke, TikTok ke. TikTok pun sekarang I rasa macam you tak payah perlukan tahun pun untuk dapat macam banyak followers tau. TikTok memang laju, sangat-sangat laju. I tak tahu macam mana tambah lagi kalau you punya video masuk ke FYP, tentu dia pergi. Okay, lepas tu for me dia punya ataupun responsibility as influencer bila you dah ramai follower, I rasa every content yang you buat ni, you mesti dah tahu you ni duduk dekat mana, sensitivity masyarakat area you tu. Every time bila you buat content, okay, bila you buat content mesti you kena sit down, relax dulu, jangan terus post je. So problem orang sekarang, sebab maybe untuk certain influencer dia nak selalu post untuk dapat macam dia selalu relevan lah dekat social media sekarang ni. Dia takut ketinggalan sebab sekarang ni kan ramai influencer, ramai orang-orang terkenal. Sekejap ada orang terkenal, sekejap ada orang review tu naik. So bila you buat satu content, make sure you consult dulu dengan you punya team atau you punya kawan atau family. You tanya 2-3 orang, tanya pendapat orang okey ke tak, baru you post. Rasa tu paling penting. Dapatkan content yang tak kacau sensitivity people around you first. Okay. Kedua, you consult dengan people around you atau team you before you post. Yang paling penting I think yang paling penting common sense Common sense, betul. Common sense paling penting. Dalam apa-apa pun dah. Cuba letak diri influencer tu tempat orang ramai dulu. Betul. Baru post. Kalau post ni apa orang fikir. Sebab aku ni baru-baru ni pun ada yang orang YouTuber tu lah. YouTuber tu dia post satu konten dekat area kubur. So yang ambil kesempatan apa yang berlaku. Yes, yang tu pun I rasa logik orang sekarang, negara tengah ada certain tempat tengah still fasa 1. Tu semua orang still kat rumah. Still ada yang family meninggal sebabkan COVID ni. Betul. Nampak obvious yang kita semua tengah melalui satu fasa yang sangat-sangat sensitif. So as you influencer, you kena pandai mainkan peranan you. Why not you post something yang really positive, really quality, and then ada positif punya info. Daripada you nak viral benda-benda yang teruk, memanglah you viral, nama you naik. Tapi benda ni, video ni, content you ni, ada orang sekarang dah screenshot dah. Orang dah ada yang dah record dah. You tahu tak, benda ni macam dia akan always ada je dekat dalam komputer, dekat social media. Even dia dah take down apa saja, benda ni akan jadi isu kat sebab orang dah tahu. I want to add one more point. Actually that person pun dia pernah, he created a dumb content before, right? Betul. Ada. Then dia minta maaf. He keep on saying sorry. Sometimes people like macam people get tired when people do mistake and keep apologize. And when they will be wise. And betul. Sometimes itulah, kita bukan nak mengkecam, cuma benda ni teguran. Izzul sebenarnya dia dah tahu video dia ni sebenarnya tak ada pieces, tak ada tujuan. Tetapi dia rasa kalau aku viral aku minta maaf lah. Simple. Macam tu je dia kata. Betul lah. Kalau tahu dia fikir kalau aku post ni followers aku mesti ikut, asal kecam ke apa ke mesti ada yang benda yang tak bagus, betul tak baik. So tapi dia nak buat juga. So kat situ dia sebenarnya dia dah faham lah pun. Dia dah tahu dah. Sequence dia tahu dah macam mana prosedur. Betul lah cakap Mr. Amar. Satu lagi I nak tambah. Okay. Maybe dekat Malaysia ni kita punya budaya cancelling ni tak macam kat US tau. Kat US budaya cancelling ni lagi kuat tau. Macam contoh lagi kuat lah memang. Kita bersyukur lah sebenarnya dia dekat Malaysia sebenarnya. Sebab kalau kat US macam contoh bila you dah kena cancel, you kena ban like so many shows, macam orang tak buat review dengan you dah. You really kena ban dengan public, dengan brand, and teruk lah meaning. Compared to kat Malaysia, kita still macam bukan cakap kita kat Malaysia ada ni je, tentera bawang je. Itu je. Tentera bawang je, orang dia attack dah.
Tu je dah. Emosi Lepas tu mental jaga. lepas tu 3-4 bulan you ada balik. Hilang. Tentera bawang pun ada pangkat dah betul. Rasa macam ada Ada ke? ada macam sarjan ke atau 3 paku ke 2 paku Biasa ke. Malaysia punya tu terbawang ni. So macam betul lah Putera Amal cakap nak jadi influencer ni orang kata kena wise lah. Sebab dia ramai orang nampak dia. Orang look up ada follower ramai. Betul. Okay, thank you So Putera I want to add one more thing. I mean like if you keep on posting like macam orang yang the latest the YouTuber yang post benda tu dekat tubuh kan. Keep on posting that sensitivity, your image will be like macam tarnish as Yeah. well. Yeah. Betul. Orang akan nampak macam dia ni dah berapa kali lah buat benda yang sama boleh. Lepas tu orang akan expect benda yang sama yang dia akan create not sensitive content. Because kita semua expect yang bila orang tu dah minta maaf, Dia sebenarnya tak sedar. bila kita expect orang tu bila dia dah minta maaf, orang tu akan macam slowly berubah. Kita bagi chance tu tau. Tapi I tengok bila dah berulang-ulang Dia kali duduk, benda tu, dia jadi macam apa benda ni. And then yang I tak suka is I tak suka bila benda-benda ni budak-budak yang bawah umur semua follow this kind of itulah sequence. efek dia. Effect dia, yes. Effect yang tu yang teruk, takut. Sebab kita tak nak benda ni jadi norma untuk budak-budak yang tengok konten tu. And then bila kita yang Malaysia ni, yang orang yang sedia ada sekarang ni, orang yang menjaga adab, bila contoh konten-konten yang tak berkualiti macam ni, yang tak menjaga sensitivity ni berleluasa, dia dah jadi satu norma baru untuk budaya yang akan Next datang. future. Future generation. Kita tak nak tu. Betul, Macam you cakap betul. tadi lah, Fizul. Bila orang dah screenshot, bila orang dah download, dah Benda tu takkan ada hilangnya. Takkan hilang dah. Orang kata telajak perahu boleh diundur. Telajak buat konten tak boleh. Tak boleh apa. Tak boleh buat apa. Dia lagi satu dia mencerminkan diri dia sebenarnya. Walaupun dia ini just konten lah, ini just video lah, tetapi sebenarnya masyarakat tengok sebenarnya itulah mencerminkan diri dia sebenarnya. Perangai dia, attitude dia, disiplin tak ada sebenarnya. Betul tak? Betul. Sangat betul. Yeah, that's why. Akan follow macam tu dia. Ya, macam desperate view tau. Betul tak? Being influencer So, tu you need to be smart. Yeah. Macam kalau nak tahu, ada satu cerita ni dekat dululah ada cerita nama dia Nerf. Dia keluar 2016. Ada pernah tengok tak cerita Nerf ni? Kalau ada masa tengok cerita Nerf ni, dia berlakon Emma Roberts dengan Dave Franco dengan Machine Gun Kelly. Diorang macam orang semua akan tengok cerita ni dekat platform ni. Diorang akan suruh influencer ni untuk buat their punya stunt tau. So kalau orang ni buat, diorang akan dapat duit. So benda-benda sini yang kita tak nak tau. Macam orang main buat je benda ni just for the sake of money. Untuk without thinking the cost atau reason buat That's benda. why lah orang kata yang positivity, motivate punya content ni kadang-kadang Tenggelam sikit Dia tenggelam sikit. Tapi benda tu sebenarnya bermanfaat kan. Betul. Okay, thank you Putra, Amir, thank you Maira. Okay, last question before we end this show. Nasihat untuk content creator kat luar sana. Tak kisah yang dah jadi content creator ke, baru nak jadi, baru terfikir, aku tak ada buat apa ni, aku nak buat video content. Okay, apa nasihat you guys dekat orang yang baru nak start ataupun orang yang dah start? Macam ni, kita mulakan dengan Putra Fauzan tu. Okay. So, untuk saya nasihat saya kalau apa yang saya tengok sekarang ni lah. Nasihat saya, mana influencer kat luar sana ataupun content creator kat luar sana tu, kalau boleh cuba hasilkan benda yang berkualiti dan memberi manfaat. Kalau boleh ada tujuan lah. Tujuan. Jangan dengan fikir nak buat video ni just untuk diri sendiri, just suka-suka je. Aku nak jadi creator content, content creator punya. Aku nak jadi influencer tapi aku suka. Ikut suka dia buat je. So dia hanya fikirkan diri sendiri je. Dia orang tak fikir efek dia kepada orang lain, jadikan teladan untuk orang lain. So pesanan saya kat luar sana, kalau boleh influencer cuba tunjukkan benda yang positif, benda yang baik. Sebab apa? Sebab awak sebagai influencer ni sebenarnya menjadi ikutan orang tau. Betul. Kadang-kadang orang terbawa-bawa awak punya watak, terbawa Betul, awak punya cara. Jadi lepas ni saya harap influencer boleh jadikan satu contoh kepada belia. Satu contoh kepada belia untuk orang cakap
dia baiklah benda-benda yang bagus untuk orang lain ikut dekat media sosial. Okay, thank you Fauzan. Next, Fitri, apa pendapat Fitri? Kata nasihat orang kata. Okay, jom nasihat. Nasihat dia sebenarnya untuk diri saya juga sebenarnya, sebab saya pun selalu keep buat konten ya. So apa yang saya tekankan, sentiasa tengok balik video kita tu lah, sama ada dia ke jalan yang orang negatif ataupun positif. So benda tu kita kena make sure, kena tahu lah. Bukan sekadar nak view, bukan sekadar nak duit ataupun sekadar review produk ataupun review apa-apa pun sekalipun, sebab kita tahu belakang kita ramai yang tengok ni. Kita dah tahu benda tu, so kita kena make sure benda tu yang bagus lah. Maksudnya kalau macam influencer tu tidak ada knowledge tentang motivate, tak apa, buat je konten yang dia tahu tetapi tidak melanggarkan, orang kata mendatangkan efek lah. Sebab belakang hari benda tu akan yelah mesti akan ada orang tengok, betul tak? Kalau ada efek negatif, so dekat situ tak baik lah untuk sosial media yang akan datang. So benda tu boleh buatkan viral ataupun sebagainya kan, betul tak? Okay, alright. So itu sajalah. Thank you Fitri. Next kita nak tanya Maira. Okay, apa pesanan Maira dekat orang kat luar sana tu? My advice is you have to get a target audience, like what you focus on. For example, like my focus will be someone, because I do modeling, so someone who want to be a model, so they will come to me, you know, they will go to my content and they just look, how to be a model, That's the educated tu juga kan? Education, yeah. So you need to research a lot lah about the topic kena research banyak. Alright, so thank you Maira. Okay, next Putra Ame, sorry. Putra Ame, okay, what is your advice for content creator who want to start or already started the content? Okay, apa advice? Untuk saya, so basically I rasa kalau you ni macam influencer atau content creator, bila you buat something, make sure yang benda tu beneficial untuk diri you dengan people around you. So yang tu paling penting, beneficial dari segi positif punya ways lah. So every time bila you buat, make sure you buat yang the best, and you tahu yang benda ni boleh bagi positive input dekat people around you. Yang tu paling penting bayar. Sebab and sebab I rasa benda ni macam cakap tadi, dia boleh go a long way tau. Bukannya you buat ni macam untuk sehari dua je. Dia benda ni akan berterusan untuk generasi akan datang, sebab benda ni akan always there tau. So make sure you ambil yang content yang quality yang you boleh buat. Okay, thank you guys. Okay, so I think ini sahajalah untuk kita punya pembincangan untuk episod yang first, the real first episode yang kita buat. Okay, so now I want to say thank you to Fauzan Yusof, to Fitri, to Maira, Umaira and Putra Ame untuk sudi lah orang kata bercakap dengan saya Habis lah? Isu ni. Habis dah. Kejap je. Habis dah. Kita kejap je. Kita bincang isu ni kejap je. Alah, saya kosong aja 2 hari ni kan banyak. Tak ada. Kita sekejap je. So, Okay. thank you Jangan lupa guys untuk follow kita punya orang-orang positif dekat sini Kita ada Putra Fauzan, kita ada Fitri Razali, kita ada Putra Amir dan juga Maira Umaira. Follow diorang kat Instagram. And again, don't forget to subscribe. Siap boleh bagi suruh follow lagi. Follow lah, kita orang positif ni. Ya. Kan? Orang ada common sense lah, orang kata kita baik follow orang macam tu kan. Okay guys, itu saja untuk sembang terkini episod kali ini dengan tajuk kenapa dia boleh viral. Macam gitu. So guys, don't forget to subscribe and like and hit the notification button and comment. Kalau korang ada apa-apa pandangan korang, komen juga dekat bawah. Kita orang punya section komen dekat bawah ni tentang apa yang kita bincangkan pada hari ni. So, Assalamualaikum dan hai semua. Bye-bye. Bye-bye everyone. Thank you guys. Bye-bye.